Bila makin lama aku dalam bilik tu, makin pelik aku rasa, Mat. So aku terus ambil keputusan keluar dari bilik tu, ketuk bilik kawan aku dan tidur sekali dalam bilik dia. Assalamualaikum, what is up everyone? It's me, Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku sentiasa doakan korang semua yang tengok video ni berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga happy-happy selalu guys. Okay, jangan sedih-sedih, jangan stress, because it's not good for your health. And trust me on this, true story. Korang pernah terfikir tak, bila korang pergi bercuti dekat satu-satu tempat ni, okay, tak kisahlah tempat tu hotel ke, resort ke ataupun mana-mana lah, korang akan pilih tempat tu sebab apa? Adakah disebabkan tempat tu viral, or korang memang teringin sangat nak pergi sebab tempat tu memenuhi cita rasa korang? Sebab apa guys? Semestinya kalau boleh lah kan, kalau boleh kita naklah pergi ke tempat-tempat yang best-best ni, bergantung dengan keinginan dan juga bajet kita guys. Kalau tak ada bajet, pisang juga Mat. Let's say lah, let's say bajet kita ni ciput je, tapi selera kita ni mengalahkan Mark Zuckerberg. Memang apa kata orang, menempah lah kan. Lainlah kalau korang yang jenis orang yang kaya, orang yang have. So guys, sebenarnya untuk video kali ni aku just nak share dekat korang semua tentang 5 tips untuk mengelakkan korang memilih hotel ataupun bilik hotel ataupun resort yang berhantu dalam Malaysia ni. Aku bukanlah cakap nama hotel tu, tapi ini tips saja. Aku dapat ni pun dari satu laman sosial ni, tapi benda ni bagi aku agak menarik dan mungkin ada betulnya jugalah. Disclaimer awal-awal sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi tentang perkara ni, ini hanya tips sahaja guys, bukan apa-apalah. Sebab aku tahu kalau korang nak pergi juga, korang akan tetap pergi. So aku just share benda ni untuk info kita je. Okay, tu je. Bak kata orang putih, there is no right and wrong pasal benda ni. Aku tak nak buang masa korang semua. Jom, macam biasa, my name is Gizri and this is 5 tips untuk mengelakkan korang memilih hotel berhantu di Malaysia ni. Let's go. Yes, resort terpencil guys. Aku tahu ada yang minat dengan tempat-tempat yang macam ni, termasuklah aku sendiri. Mana tak bestnya guys tempat-tempat yang macam ni, korang pun tahulah kan. Lebih-lebih lagi kalau tempat yang jauh-jauh tu, yang dalam hutan-hutan, area-area gunung yang tak ramai orang, feel dia lain macam Mat. Seriously, bagi aku tempat ni lah yang apa kata orang, yang best, yang memberikan korang ketenangan sebenarnya. Tapi dalam artikel yang aku jumpa baru-baru ni, diorang cakap kalau kita boleh elak pergi ke tempat macam ni, cuba elakkan. Especially kalau korang bercuti dengan family yang ada anak-anak kecil ni, yang ada baby. Tapi kalau korang nak juga pergi je lah kan. Yang penting korang kena pandai jaga diri dan keluarga. Ingat pesan orang-orang tua kita, okay? Mulut tu kena jaga guys. Jangan main cakap-cakap lepas, okay? Jangan cakap suka hati je. Bak kata Malik, masuk tempat orang bawa otak bukan pedang. Part untuk hotel yang bersejarah ni pula, maksudnya hotel ni merupakan sebuah hotel yang agak lama tau. Kira tempat tu adalah tempat yang bersejarah yang dijadikan hotel ataupun resort. Sebagai contoh, muzium lama ataupun tempat tinggal orang-orang zaman dulu yang diorang renovate, diorang upgrade sikit-sikit kan untuk dijadikan tempat percutian. Kadang-kadang guys, korang pun tahulah kan tempat-tempat yang macam ni, dan tempat-tempat yang lama ni biasanya dia ada sejarah dia yang tersendiri. Usia tempat tu adalah lebih lama tahu sebelum kita merdeka. Ada jugalah kan. Dan aku tahu ada juga tempat-tempat yang cuba merahsiakan kejadian misteri yang berlaku dekat tempat diorang. Yalah kan, kalaulah benda ni diketahui oleh umum, dia jadi viral, kemungkinan orang pun tak nak pergi ke situ guys. So maksudnya diorang akan rugi. Benda ni
biasa jadi guys. Okay, benda ni memang biasa terjadi. Mungkin selalu terjadi pun ada. Lebih-lebih lagi time peak season. Time-time orang cuti sekolah, cuti hujung tahun, cuti yang panjang-panjang tu. Kebanyakan tempat-tempat peranginan yang kita nak pergi ni mungkin akan fully book ataupun hampir penuh. Let's say lah kan, situasi dia macam ni. Ada seorang customer tu datang dekat sebuah resort tu tanpa tempahan. Maksudnya dia main datang je, dia main segah. Okay, nak check in dekat situ. Datang-datang, receptionist tu pula buat muka action dia cakap bilik dah penuh. Yang si customer ni, dia marah-marah pula depan kaunter tu. Nak tak nak, dia orang pun kena cari solution juga guys, untuk bagi customer tu happy. Lepas tu, receptionist ni pun tiba-tiba cakap, okay, dia cakap lebih kurang macam ni. Dia check dulu dalam komputer and then dia cakap dekat customer ni, macam ni lah cik, kalau encik tak kisah, kami ada satu bilik untuk encik. Tiba-tiba je kan ada bilik tu. Tadi cakap tak ada, sekarang ada. So kalau kena situasi yang macam ni, korang hati-hati. Mungkin diorang je tahu guys tempat ni ataupun bilik tu. Korang faham kan? Korang pernah tak rasa time korang masuk dalam sesebuah bilik hotel ataupun resort ni, korang akan rasa asing dan pelik? Pernah tak? Okey, contoh dia macam ni. Bilik tu, kalau korang masuk, korang akan rasa macam agak berbau lama tau. Dia punya bau bilik tu. Lepas tu, barang-barang yang ada dalam bilik tu pun macam berselerak. And then, suhu bilik tu pun agak sejuk sedikit daripada biasa. Lebih kurang macam tu lah dia punya situasi. Apa kata orang, kalau korang masuk dalam bilik tu, feel dia lain macam. Dia macam, apa hal pula ni kan? Kita mesti akan dapat rasa benda ni. Kadang-kadang kita akan rasa meremang. Aku tak tahulah kalau korang rasa macam ni, tapi ada certain orang dia dapat rasa tau. So, untuk tips ni, kalau boleh lah, kalau boleh korang minta tukar ke bilik lain. Sebab menurut apa yang dikatakan, kemungkinan bilik tu memang dah ada penghuni dia yang tersendiri tau. Kita memang tak nampak mat. Tapi kalau korang nak stay juga, tak ada masalah, dipersilakan. Stay je lah kan. Baca doa, minta perlindungan dari benda-benda yang gaib ni. Bercakap pasal benda ni, aku pernah tahu. Time tu tahun 2012 lah kalau aku tak silap. Okay, kita cerita kejap. Time tu aku pergi kursus dekat sebuah resort ni. Adalah resort tu, aku tak nak bagi tahu nama dia. Tapi time tu kita orang dah diberi bilik seorang satu. Okey, bilik tu agak besar lah. Bila aku check in, kalau masuk 4 orang pun rasanya masih lagi selesa sangat-sangat dalam bilik tu. Dan lepas tu, okey, bila time malam, lepas je kita orang buat aktiviti apa semua kan, kita orang pun baliklah ke bilik masing-masing. Time aku first masuk siang tadi tu, aku belum dapat rasa lagi benda ni tau. Malam tu barulah aku dapat rasa. Time aku dah mandi apa semua ni kan, bila nak tidur tu, aku buka semua lampu dalam bilik tu guys. Lantak lah apa orang nak cakap. Dan time aku tengah baring-baring ni, kira macam aku nak terlelap. Time tu lah aku rasa pelik. Nak cakap aku nampak, tak juga. Nak cakap aku dengar pun tak. Dia lebih kepada deri rasa tau. Bilik tu sangat besar man. Katil king size. Korang bayangkan, kalau tak silap aku lah, jam pada waktu tu hampir pukul 3 pagi. Sebab sebelum tu aku dah terlelap sebenarnya. Bila makin lama aku dalam bilik tu, makin pelik aku rasa man. So aku terus ambil keputusan keluar dari bilik tu, ketuk bilik kawan aku dan tidur sekali dalam bilik dia. So nasib baiklah dia buka pintu. Kalau tak, pisang mat aku malam tu. Dan time aku dalam bilik tu kan, aku memang rasa, apa kata orang, diperhatikan. Serious way. Feel dia memang lain macam. Okay, meremang gila guys. Tips yang kelima dan juga merupakan tips yang terakhir ni bagi aku betul lah. Tiba-tiba betul. Apa yang betulnya kan? Tips ni adalah tips yang kita kena jaga adab. Dan betul lah, banyak orang lupa tentang benda ni. Tak kisahlah kita pergi mana-mana pun, okay? Mak aku selalu pesan yang kita kena selalu jaga adab. Cara kita bercakap, cara kita bergaul, bergurau dan banyak lagi lah. Sama juga dengan kes ni. Bila kita pergi ke tempat orang ataupun tempat tu memang asing bagi kita, kita kena jaga adab kita guys, okay? Kita jaga pertuturan kita. Jangan main cakap-cakap lepas je. Apa orang cakap, jangan mendabik sangat. Benda ni pun sama je tau dengan kita. Apa perasaan korang? Kalau tiba-tiba lah orang pergi tempat kita, dia orang rembat je. Okay, dia orang buat suka hati. Buat tu lah, buat ni lah. Mesti kita akan rasa marah kan. So benda ni pun sama dengan dia orang. Tapi guys, janganlah kita ni sampai, apa kata orang, jalan pun tunduk-tunduk, letak tangan dekat bawah jalan macam ni kan. Pelik mat kalau dah macam tu. Lepas tu nak pergi sini pun minta izin, buat ni pun minta izin, nak tengok TV minta izin, pergi toilet pun nak minta izin. Bukan guys, bukan macam tu. Buat
macam biasa je, okay? Cukuplah kita buat macam biasa, and then lepas tu kita baca doa, minta perlindungan dekat Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dilindungi. Tu je dah cukup tau. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. So guys, itu merupakan 5 tips yang aku kongsikan hari ini untuk kita cuba elakkan pergi ke tempat-tempat yang dikatakan berhantu. Dekat hotel ke, dekat resort ke, dekat mana-mana. Tak kisahlah, okay? Semoga benda ni kita ambil info dia untuk peringatan diri kita sendiri. Aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang yang sanggup menonton video ni sampai habis. Thank you so much guys. Like dan share video ni kalau korang suka dengan konten-konten yang macam ni. Subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel Gizri in the House, sebab kita akan buat banyak lagi konten-konten yang berkaitan dengan misteri, kisah-kisah seram, true crime pada masa yang akan datang. And I'll see you guys again in the next video. Peace.